Bertemu kembali. Terkesan dengan wabak pandemik COVID-19, kerajaan telah mengumumkan satu pakej prihatin rakyat iaitu moratorium pengecualian bayaran balik pembiayaan kewangan dari semua bank bagi tempoh 6 bulan. Namun, Bank Negara telah mengeluarkan satu kenyataan pada 30 April lalu bahawa pembiayaan kenderaan dan pembiayaan Islamik berkadar tetap dikenakan caj keuntungan untuk tempoh 6 bulan tersebut. Hal ini telah menimbulkan kekeliruan dan kemarahan di kalangan rakyat Malaysia. Untuk mendapatkan perincian mengenai hal ini, kami di koresponden bernama menghubungi pakar dalam bidang keuangan iaitu Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden Pegawai Eksekutif Agrobank Malaysia untuk bercakap mengenai hal ini mewakili Agrobank sendiri. Dan bersama saya di Skype ketika ini adalah Puan Khadijah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Dan mungkin Puan boleh mulakan atau berkongsikan perinciannya. Silakan Puan. Okey, bila sebelum saya memulakan perinciannya, suka saya memaklumkan Agrobank adalah sebuah bank DFI di mana mandat-mandat kita adalah untuk membantu the unserved and underserved community. Dalam golongan underserved and unserved community ini, salah satu mereka adalah microfinance customers. So bila kita buat announcement pada minggu lepas, kebanyakan mereka yang mendapatkan pembiayaan berkadar tetap di Agrobank adalah golongan microfinance. Jadi kita telah pun membuat announcement, tiada perubahan dari segi pembayaran bulanan pada mereka yang mempunyai pembiayaan berkadar tetap dengan Agrobank. Cumanya financing tenor akan bertambah selama 6 bulan. Okey, dan Puan, seperti yang kita lihat kan, pastinya ada impak di sebalik COVID-19 ini dan Agrobank sendiri agak terkesan daripadanya. Berikutan daripada moratorium ini yang membolehkan Agrobank tidak mengenakan sebarang caj tambahan kepada pelanggan. Apakah yang mendorong kepada Agrobank untuk berbuat sedemikian? Seperti yang saya katakan tadi, salah satu pada mandat Agrobank adalah untuk membantu mereka-mereka dalam perniagaan microfinance dan juga mereka yang di dalam industri pertanian dan industri makanan. Peluang-peluang ini actually kami dapat membantu pelanggan-pelanggan kami untuk memastikan mereka boleh berdiri kembali menjalankan perniagaan mereka. Pada masa yang sama juga, ia memberi peluang kepada kami untuk memantau terus perkembangan pelanggan-pelanggan kami dalam perniagaan mereka. Pada Agrobank juga, ini adalah salah satu tugas kami di mana kami meneruskan mandat-mandat kami sama ada di masa ekonomi yang baik ataupun sebaliknya. So itu adalah salah satu daripada mandat kita. Dari segi keuntungan, dari segi keuntungan pula kita nampak dengan mengambil langkah-langkah macam ni, ia dapat memastikan sustainability. Ya, susah senang bersama dengan pelanggan ya Puan. Dan setakat ini berapa ramaikah pelanggan Agrobank yang terkesan oleh COVID-19 dan telah dibantu oleh pihak Agrobank sendiri? Bila pertama kali pengumuman dibuat mengenai auto moratorium, di kalangan pelanggan Agrobank kebanyakannya adalah IKS. 90% daripada pelanggan perniagaan kami adalah IKS. So secara automatiknya 90% daripada pelanggan kami memang layak menerima auto moratorium. Dalam jumlahnya pula adalah sebanyak 9 bilion. Yang keduanya, kami juga terlibat dalam membantu customer dengan memberikan SRF, Special Relief Fund, dalam stimulus package di mana kami telah pun meluluskan sebanyak 1,400 lebih permohonan dengan jumlah sebanyak 330 juta. Apabila kami memberikan moratorium secara automatik, kami juga secara automatik memberikan kepada pelanggan-pelanggan kami peluang untuk menjadualkan semula
atau menstruktur semula pinjaman-pinjaman atau pembiayaan-pembiayaan yang ada pada kami. Sekiranya mereka tidak mahu untuk menjadualkan semula atau menstruktur semula, itu adalah satu indikasi yang baik di mana mereka akan terus membayar seperti biasa. Ini sedikit sebanyak memberikan nafas lega kepada peminjam di Agrobank itu sendiri. Dan Puan, seperti mana yang kita tahu, kebanyakan pelanggan Agrobank terdiri daripada golongan B40 yang membuat microfinancing. Dan apakah kesan terhadap perniagaan mereka khasnya keadaan COVID ketika ini? Mereka adalah terutamanya yang microfinance disebabkan dengan PKP mereka tidak dapat meneruskan perniagaan mereka. Dengan itu kita memberikan mereka ruang dan masa untuk menjana semula perniagaan mereka dan dapat menjanakan aliran tunai untuk membantu mereka. Dan kita juga salah satu kebaikan pada golongan-golongan ini, bila mereka mengambil peluang di bawah automatic moratorium dan juga automatic penjadualan semula yang kita tawarkan, rekod kredit mereka tidak terganggu. Ini adalah penting kerana bila ekonomi nanti menjadi stabil semula, mereka ingin mengembangkan perniagaan mereka, salah satu kriteria yang akan dipandang oleh financial institutions adalah rekod kredit. Jadi dengan keadaan ini, bila kita memberikan mereka masa dan peluang, rekod kredit mereka tidak akan terjejas. So keberlangsungan mereka tu akan berterusan selepas ini, selepas masa yang mencapai. Yang merupakan ketika ini menggalas tugas sebagai penanggung tugas Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank Malaysia atas perincian itu tadi, dan diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan informasi kepada kita.